Kembali kita di MHI dan kita akan diskusi secara ilmiah tentang pedofilia, kenali pemangsa dan juga kesan kepada mangsa. Ini adalah ikuran daripada yang kita paparkan tadi. Ada kes yang mengejutkan, menggemparkan negara di mana dah bertahun baru terbongkar dan telah pun jadikan hukuman. Dan kita nak mengenali, kita zoom in kepada satu topik dengan kajian ilmiah untuk berkongsi pengalaman tentang pedofilia. Dan saya akan bersama dengan Profesor Mari Dr. Muhammad Muhsin Amazhari. Terima kasih Doktor sebagai pakar perunding Sekretari UM untuk berbincang tentang pedofilia ini. Dan sebelum itu mungkin berperingkat awal mungkin dapat Doktor memberi itulah apa mukadimah tentang pedofilia ini yang bukan terkandung sebagai saya difahamkan dalam sub dari bagi kelainan seksual penyimpangan seksual yang berlaku, sexual disorder. Mungkin dapat Doktor kongsikan. Pedofilia ni adalah kalau ikut dari segi perubatannya dia diklasifikasi yang satu daripada masalah mental lah. So yang lain-lain tu contohnya yang suka exhibitism, dia suka menunjukkan kemaluan dia, contoh dia, ataupun yang suka merasa kepuasan bila dia diseksa bila melakukan seks. Jadi ini semua terkandung sebagai masalah-masalah ataupun gangguan seksual. Jadi pedofilia ni kalau dilihatkan skopnya lebih kepada mereka yang terangsang atau tertarik dengan melihat kanak-kanak tu sebagai objek seksualnya. Jadi mereka ni yang pedofilia ni daripada peringkat awalnya mungkin tidak melakukan jenayah, mereka minat melihat gambar di mana dia membayangkan fantasi, dia membayangkan dia melakukan seks dengan kanak-kanak, ataupun bila melihat kanak-kanak ni mereka rasa seksualnya terangsang. Selain daripada itu, ke naluri-naluri, urges, maknanya dia rasa dia hendak membuat sesuatu tapi dia boleh mengawal lagi. Jadi yang biasanya dua ini dia tidak melibatkan kanak-kanak tu secara in person, tapi dia mungkin menyimpan gambar-gambar dalam komputer ke smartphone ke untuk memuaskan. Dia lihat ni bukan sebagai satu yang saja-saja simpanan, tapi untuk menimbulkan keseronokan. Dan satu lagi pedofilia ni yang telah melakukan ataupun membuat sesuatu tindakan. Contohnya mereka telah menghampiri kanak-kanak ataupun telah membuat sesuatu perkelakuan yang tidak baik dengan kanak-kanak sehingga telah dijatuhkan hukuman ataupun telah dibawa ke pengadilan. Jadi ini sebenarnya semua ni adalah spektrum kalau diikutkan pedofilia mengikut istilah perubatannya. Dan memang satu syaratnya adalah mereka ini memang pertama lebih seksnya menjurus pada kanak-kanak, biasanya di bawah sebelum balik, dan keduanya mereka ni biasanya umur 15 tahun ke atas lah pemangsa ni. Tapi kanak-kanak ni biasanya juga umurnya 5 tahun ke bawah daripada umur pemangsa ni. Mungkin sebab mereka rasakan mereka dominan, jadi untuk rasai pengalaman dengan dewasa mungkin ada ketakutan, tidak yakin. Dan juga kalau merujuk pada kes yang baru ini berlaku, katanya dia tidak begitu yakin untuk dengan wanita dewasa. Jadi kadang-kadang ni mungkin lemah. Jadi mungkinkah kerana pengalaman yang pertama itu menjadi faktor lebih dia ketagihan gitu. Jadi secara keseluruhannya kalau dilihat pedofilia ni ada dua jenis pemangsa utamalah kiranya. Satu istilah ini panggil fixated, satu lagi regress. Fixated ni kepada mereka yang memang daripada awal lagi memang berminat dengan kanak-kanak, dan biasanya mereka membuat satu perancangan rapi. Contohnya pergi mendampingi kanak-kanak ni, beri gula-gula, bagi hadiah, pakaian, buat mereka seronok. Jadi kanak-kanak grooming kita panggil. Grooming, yes. Dan dia pergi taman kanak-kanak, dia nampak seolah dia macam bermesra lah. Jadi kalau ibu bapa kadang-kadang kita tak perasan, malah ada mereka ni yang cuba mendampingi, meyakini ibu bapa ni kalau dia dah minat dengan seorang kanak-kanak itu. Jadi ini yang satu jenis tadilah. Yang satu lagi seperti yang diberitahu tadi, Fitri beritahu tadi, yang mereka hilang confidence. Contohnya mereka mungkin sudah mendirikan rumah tangga kan, pemangsa ini, tetapi ada inadequate lah, rasa tak
puas, tak cukup dengan dengan isteri dan sebagainya. Jadi ataupun ada masalah seksual dalam hubungan itu sendiri. Jadi dia menghampiri kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni pertama yang powerless lah, yang senang jadikan mangsa. Dan kalau dilihatkan yang jenis tadi lebih dewasa, pemangsa itu. Yang pertama yang saya kata tadi umurnya mungkin lebih muda daripada yang kedua tadi. Kalau macam pemangsa ni berakwa bahawa memang dia semula jadi tertarik tanpa ada pengalaman pertama dan sebagainya, memang automatik ceritanya memang panjang, memang banyak. Contohnya saya pun pernah membuat satu penyajian di institusi kita, dia melihat karakter penjenayah pesalah seksual yang telah jatuh ke hukuman. Jadi kita nampak memang banyak masalah-masalah sokongan sosial di kalangan mereka, dan juga ada masalah interpersonal, maknanya hubungan antara individu ke individu lain. Jadi dan juga kadang-kadang social skill, kemahiran bersosial tu kurang, defisit. Jadi ini semua bagaimana tadi, sebab corakan ataupun proses pembesaran tu itu banyak yang yang menerangkan kenapa mereka berkeinginan kepada naluri kanak-kanak, dan itu satu daripadanya lah yang ada yang bukan majoriti. Dan saya rasa pedofilia ni kalau dilihat macam di US, dia buat research, dia menyatakan bahawa 3% daripada population dijangka ada masalah seperti inilah. Tapi 3% ni yang keseluruhan yang melakukan jenayah ni yang lebih kecil lagi. Jadi kalau dilihat penjenayahan dia yang melakukan jenayah yang tertangkap jumlahnya amat kecil, dan jenayah ni dilakukan pada kanak-kanak yang mudah, yang vulnerable, yang terdedah. Jadi kalau dilihat corak sosial dia adalah yang ekstrim lah, kata dia melakukan seks pada kanak-kanak dan di luar majoriti yang tidak dapat diterima. Jadi itu yang kalau di negara-negara barat ini amat diberi perhatian. Okay. Dan tentu sebut tentang mungkin fantasi ataupun dia hidup dalam imaginary world kan. Ini macam mana? Kadang-kadang terlihat ada juga yang kes di mana yang buat itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi, yang nampak intelektual, tapi seksualnya sangat misteri. Seksual terutama di kalangan kita masyarakat kita terlalu tabu. Maknanya kita tidak mendedahkan. Jadi ini satu halangan lah. Jadi kerahsiaan terhadap orientasi seksual mungkin sejenis, mungkin kepada kanak-kanak, haiwan dan sebagainya, kita tak dedahkan. Tapi saya rasa perkara ini perlu individu tersebut mendapatkan bantuan, kerana tak tahu setakat mana. Dan yang paling dibimbang, kehendak-kehendak naluri yang tak normal ni pertama akan mengganggu fungsi sosial dia. Dia nak pergi kerja dan sebagainya, ada gangguan atau emosi dia boleh terganggu, macam dapat tekanan perasaan, kemurungan dan sebagainya. Sebab kalau dilihat pun ada penjelasan berkenaan dengan orang-orang mereka yang ada pedofilia ni. Pertama dia ada masalah, ada panggil affective discontrol, maknanya dia tak dapat mengawal perasaan dia. Dia ada cepat marah ke ataupun cepat stres dan sebagainya. Keduanya dia ada personality problem. Personality problem ni kita boleh lihat ada setengah mereka ni ada anti-social personality. Maksudnya bukan tak mahu bersosial, tapi melakukan perkara yang jenayah dan sebagainya dia tak rasa apa-apa orang-orang ni. Ketiganya dia physiological sexual tu sendiri. Maknanya dalam kita melakukan seks ada hormon yang terlibat. Ini yang terlibat menjurus seseorang melakukan perbuatan ini, kehendak ini kepada kanak-kanak. Dan yang keempatnya yang terakhir adalah kerana kognitif, gangguan cognition dia. Maknanya orientasinya, maknanya dia rapat dengan kanak-kanak tu cium dekat pipi dia rasa macam kanak-kanak tu suka dekat dia. Itu persepsi yang simple dia. Jadi gangguan kognitif tu satu daripada juga elemen. Jadi dalam analisa kepada mereka yang ada macam cenderung pada seksual kepada kanak-kanak, ini antara elemen yang kita kena pasti yang mana dominan dalam. Bagi kepada mangsa, saya ada membaca satu artikel yang pertama berkaitan trauma sepanjang hidup.
ada banyak juga paparan pembongkaran dibuat walaupun dah jadi nenek sekalipun dia masih lagi trauma kisah silam dia. Yang kedua, impaknya kadang-kadang sendiri akan jadi ketagihan. Dia sendiri akan mencari orang. Selepas itu yang kita perhatikan sebenarnya mungkin dalam kategori bahasa-bahasanya bosia Jadi bosia sebabnya masa kecil telah pun diperkosa. Jadi dia terpaksa dia hilang maruah diri sebagainya. Dan ini kesannya tu. Memang betul. Kita menganggapkan ini kanak-kanak, kita kata mungkin kanak yang umur 1 tahun tidak ada trauma. Tetapi sebenarnya proses biological pembesaran psikologikal tu bermula daripada lahir saja. Dia macam rapat dengan ibu mesti ada dekat situ. Dia melihat eye contact semua. Jadi ini daripada peringkat awal sehinggalah unsur faktor-faktor seksual ini. Jadi walaupun peringkat mula mereka tidak merasakan apa-apa, tapi mereka yang umur macam 5 tahun dan 6 tahun lebih mungkin pada masa itu tidak merasai impact yang seksual itu yang boleh maruah dan sebagainya. Mereka tidak faham apa yang berlaku, mungkin sakit saja. Tetapi apabila umur sudah belasan tahun dan awal 20-an, mereka akan reflect balik bahawa ini sebenarnya telah menghantui dan mereka mungkin ada cara permanen lah, cara sampai bila-bila mereka rasa susah nak dihilangkan dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat dari segi mangsa ini menerima ini sebagai abuse, satu penderaan seksual. Dan bila penderaan seksual ini mereka mendedahkan kepada memang ada masalah, contohnya kemurungan, memang dikaitkan rapat dengan masalah penderaan seksual semasa kanak-kanak. Jadi kepada kalau masa kata mangsa ni mungkin ada pengalaman pengalaman dia mungkin dilakukan yang tidak senonoh oleh seorang lelaki ataupun sehingga ke tahap ada berlakunya penetration. Jadi macam mana mungkin peranan ibu bapa untuk mengubah punya persepsi untuk mereka yang telah menjadi mangsa ataupun hampir pada keadaan ini, saya rasa sokongan ibu bapa dan keluarga amat penting. Mereka boleh terdedah apabila mereka remaja atau di awal dewasa, emosinya mungkin lebih sensitif. Contohnya mungkin cara tak langsung melihat lelaki, mungkin ramai lelaki membenci lelaki. Mungkin bila ada satu hubungan dengan seseorang lain, tidak boleh rapat hubungan itu, maknanya dengan bakal suami ataupun dapat pasangan hidup agak sukar, mencabar kerana mereka masalah yang telah berlaku pada diri mereka menghantui apa yang hidup mereka seterusnya. Jadi mereka ini sebenarnya perlu masa khususnya juga mendapat rawatan susulan. Bukan semestinya ada ubat dan sebagainya, tapi bagi masa ni kita kena ada follow up, memastikan apabila mereka ada tanda-tanda gangguan disebabkan perbuatan itu menjadi mangsa itu, mereka ditangani di peringkat awal. Dan juga kerawatan itu biasanya akan berterusan sebab mungkin hari ini dia okey tapi mungkin akan datang mungkin tidak sudah dijangka. Pokoknya terima kasih kepada Profesor Mayor Dr. Muhammad Hussein Ahmad Zahari, Pakar Perunding Sekretari UM, yang sentiasa kita memberikan informasi tentang ini, dan kita akan teruskan nanti